Pernah tak anda terfikir macam mana nak set rekod dunia dalam bidang memancing ni? Macam mana orang-orang yang pernah set rekod dunia ni lakukan benda ni? Hari ni kita nak tengok macam mana caranya kita nak menghantar rekod kita ke IGFA secara rasmi. Saya yakin ramai sekarang ni tengah tertanya-tanya, apa benda IGFA ni? Apa maksud IGFA? Okey, saya terangkan. IGFA ni adalah singkatan kepada International Game Fish Association. Bermaksudnya ianya adalah badan antarabangsa untuk sukan memancing ni. Game fish maknanya ikan-ikan yang disasarkan oleh para pemancing. So, daripada pembacaan saya, IGFA ni sebenarnya tujuan dia nak cuba untuk memelihara ikan-ikan sasaran pemancing ni, maknanya game fish, supaya kita punya hobi ni akan sentiasa terpelihara. Kita nak menjaga kelestarian sukan memancing ataupun hobi memancing ni. Selain daripada itu, IGFA juga mengiktiraf segala pencapaian dan segala rekod yang dibuat oleh pemancing-pemancing serata dunia ni. Mungkin ada orang yang bertanya sekarang ni, boleh ke orang Malaysia hantar kita punya rekod tangkapan dan diiktiraf oleh IGFA? Okey, IGFA ni sebenarnya dia merangkumi semua, siapa-siapa pun yang memancing dekat dalam dunia ni, asalkan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh IGFA, macam mana kita nak guna scale, macam mana kita nak timbang dan apa syarat-syarat lain, semua akan kita rungkaikan lepas ni. Dan juga rekod di Malaysia ada sekarang ni, pemegang rekod dunia dalam spesies toman sekarang ni adalah Faizal Zainal yang menangkap mama toman seberat 13 kg. 13 kg ditangkap dekat Rawang sana tu. Faizal Zainal dah rekod dan ikut segala regulation IGFA, dan sekarang ni dia telah berjaya dan dia punya rekod diiktiraf sebagai rekod dunia dalam spesies ikan toman. Okey, macam yang saya cakap tadi, IGFA ni dia maintain segala world record untuk pemancingan. So, mana-mana tempat kita mancing pun boleh. Salt water, fresh water, asalkan ada ikan yang boleh dikenal pasti spesies dia. Sebab benda ni ada banyak ikan kan. So, world record ni ikut spesies dan juga kategori-kategori dia. Kategori dia satu adalah all tackle. Maknanya all tackle ni pakai saja apa saja kelengkapan memancing. Ada juga all tackle length. Length ni dia tengok kepada ikan paling panjang. Rekod dunia ikan paling panjang. Yang all tackle length, all tackle tadi tu kita cakap pasal berat ikan. Ikan mana yang paling berat. Dalam kategori tu all tackle length adalah berapa panjang ikan tu. Dan juga dia ada tippet class. Tippet class ni untuk orang yang menggunakan fly fishing, dan juga kategori-kategori untuk orang-orang yang lebih muda, 16 tahun ke bawah adalah kategori junior, dan juga 10 tahun ke bawah ada juga untuk small fry, untuk kanak-kanak memancing. Sebelum kita bercerita lebih tentang macam mana kita nak hantar aplikasi kepada IGFA untuk rekod dunia ni, kita kena tahu tentang 3 benda penting lah. Perkara sebelum, sedang dan selepas kita tangkap ikan tersebut. Okey, kita bercakap tentang perkara sebelum lah kita buat tangkapan untuk rekod dunia ni. Sebelum kita buat tangkapan, maknanya kita kena bersedia lah. Kalau kata kita dapat ikan yang memang rekod dunia, tapi kalau kita tak bersedia dari segi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh IGFA, apa terminal tackle ataupun leader line yang kita nak pakai. So, benda-benda ni kita kena ambil tahu dulu sebelum kita merancang untuk membuat rekod dunia untuk kita submit kepada IGFA. Perkara yang penting yang IGFA tetapkan untuk melakukan rekod dunia adalah benda-benda yang kita pakai, seperti terminal tackle ataupun kita punya leader ataupun mainline apa semua tu. So, benda-benda ni ada dah untuk setiap kategori. Semua perkara ni telah ditetapkan di dalam peraturan yang IGFA dah tulis, yang kita boleh dapatkan dekat dia punya laman sesawang lah. So, benda-benda ni sebelum kita keluar untuk pergi memancing, melakukan rekod dunia, kita kena bersedia dulu lah, sebab kita tak akan tahu bila yang kita akan melakukan rekod dunia. Dan kita mestilah mengelakkan daripada melanggar apa-apa peraturan tempatan lah. Maknanya dekat Malaysia pun kita ada peraturan-peraturan, dekat tempat ni tak boleh memancing, ataupun mungkin ada jenis ikan yang kita tak boleh memancing. So, mana-mana tempat yang ada undang-undang dia sendiri, kalau kita melanggar undang-undang ni, IGFA akan batalkan kita punya submission. Jika anda merancang untuk melakukan rekod dunia dalam kategori line class ataupun tippet class, anda mesti pastikan yang anda menggunakan line ataupun tippet yang telah diuji oleh IGFA. IGFA ni dia ada database dia apa semua dah, dan kita boleh contact dia sama ada line yang kita akan gunakan ni
memang telah diuji, sebab tak semua line yang kita gunakan, yang kita beli kat kedai ni, dia punya breaking point dia seperti apa yang ditulis dekat dia punya packaging. Kadang-kadang ada line kata 8 pound dia punya line ni punya breaking point, tapi sebenarnya sampai 15 pound, 10 pound baru putus. So apa yang IGFA dah buat, dia dah banyak jenama dan brand yang telah IGFA test dia punya breaking point ni. So mana-mana yang dia dah test ni, dia memang akan terima lah mana-mana kita punya rekod dunia. Tapi yang tak ada lagi dalam list tu, IGFA masih lagi boleh menerima dengan hantar kepada mereka dulu ataupun inquire kepada mereka supaya mereka boleh uji breaking point satu-satu jenama tu. Okey, mari kita cerita pasal situasi masa kita sedang melakukan tangkapan. IGFA akan membatalkan mana-mana submission yang kita hantar jika kita melanggar apa-apa peraturan yang telah ditetapkan oleh IGFA. Sebagai contoh, masa kita lawan ikan, hanya pemancing yang membuat submission ni boleh handle daripada A to Z. Maknanya masa ikan ambil sampailah dia daratkan ikan, tak ada orang lain boleh sentuh dia punya rod. Sama juga jika pemancing tu cuba menaikkan ikan dengan menggunakan rod holder. Maknanya kita letak dekat satu tempat untuk memudahkan kita menaikkan ikan. Seperti dekat boat kita ada fighting chair lah, kita ada rod holder apa semua tu kan. So benda tu tak boleh dilakukan. Memang untuk rekod dunia ni kena pemancing tu sendiri handle daripada ikan ambil sampailah dia daratkan. Okey, selepas kita berjaya mendaratkan ikan tu, ini benda yang penting yang kita kena ambil tahu. IGFA perlukan gambar ikan tu sepenuhnya bersama pemancing tu. Maknanya pemancing kena pegang ikan tu bersama dengan set yang dia gunakan. Maknanya dia punya rod, dia punya reel, semua kena nampak lah. Dia punya line apa semua, apa hook dia pakai, apa terminal tackle dia pakai, dan juga apa jenis scale yang kita pakai untuk menimbang ikan tu. Sebab IGFA pun hanya mengiktiraf skill-skill yang telah diuji oleh IGFA. Maknanya kita kena rujuk juga dekat igfa.org ni untuk kita tahu apa jenis skill ataupun model skill atau jenama skill yang telah diuji oleh IGFA. Ataupun macam biasa, kalau benda tu belum diuji, boleh dihantar ke IGFA untuk mereka uji dan sahkan skill ni dulu. Dan sebaiknya gambar yang kita ambil tu kena jelas lah. Pakai phone ke pakai apa, asalkan gambar tu jelas, dan sebaiknya ada close up shot pada ikan tu, apa benda kita pakai semualah sebagai bukti. Sebab ini benda yang kita dapat lepas kita tangkap je terus kita ambil gambar. Kita tak boleh kita dah balik rumah ke dekat rumah baru nak ambil gambar, tak boleh. Dia kena dekat tempat kita memancing tu, dan bukan di atas bot. Dia kena, kalau kita nak timbang tu, kena timbang dekat darat ataupun masuk dalam air kan. Kita meranduk dalam air tu baru kita timbang. Okey, kalau atas bot tidak dikira. Untuk all tackle length punya kategori, siapa-siapa yang merancang untuk melakukan rekod dunia dalam kategori all tackle length ni, tak perlu ambil gambar scale lah. Kita tak akan gunakan scale pun. Kita perlu gunakan measurement board oleh IGFA sendiri. So gambar ni kenalah jelas di atas measuring board ni, dan kena ada close up kepala ikan, hujung ikan dan juga ekor ikan tu. Dan ikan tu mesti dilepaskan hidup-hidup lah. Ikan ni tak boleh dibawa balik. Dan di akhir sekali, lepas kita tangkap ikan tu, kita dah measure apa semua, step terakhir adalah kita kena cabut kita punya leader line daripada terminal tackle kita ni, daripada swivel tu sampai ke hook. Kita kena cabut dan kita kena simpan. Sebab ini kita kena submit ke IGFA, sebab mereka akan uji kita punya leader line ni sama ada panjang ni betul ke tak, sama ada dia punya breaking point tu betul ke tak. Selesai memancing apa semua tu, so kita nak submit dah kita punya application ni. Mula-mula sekali kita kena sediakan ataupun isi borang tu secara lengkap. Borang yang terkini lah, yang terletak di igfa.org ni. Permohonan yang kita hantar kepada IGFA ni mestilah termasuk kita punya borang yang lengkap, borang IGFA yang lengkap, kita punya terminal tackle yang kita gunakan 5 meter daripada main line, termasuklah swivel, dan juga kita punya leader, termasuklah hook. Benda tu kena semua bersambung lah, tak dicabut-cabut lagi. Kita sertakan sekali dengan gambar-gambar yang telah kita ambil sebagai bukti di dalam USB drive, ataupun kita boleh print. Tapi yang terbaik rasanya USB drive lah, sebab data tu kita boleh simpan di mana-mana. Jangan tunggu terlalu lama untuk submit lah kita punya rekod ni, sebab untuk all tackle kategori apa semua ni, dia ada time limit dia untuk kita hantar. Dan time limit untuk orang yang berada di luar US, kita ada 90 hari daripada tarikh kita buat tangkapan.
Selepas anda menghantar permohonan ni, jadi tunggu sajalah reply daripada IGFA sama ada anda punya rekod ni disahkan ataupun di-reject. Secara puratanya, selepas menghantar permohonan untuk rekod dunia ni, selalunya mengambil masa dalam 2 bulan. Dan mereka akan menguji segala terminal tackle yang kita dah menghantar ni lah, sebab dia akan check kita punya mainline, kita punya leader dan juga benda-benda lain untuk disahkan. Dan 3 orang staf daripada IGFA akan mengesahkan anda punya permohonan tersebut. Dan apabila disahkan, anda punya nama dan rekod yang anda telah lakukan akan ditunjuk di website IGFA, igfa.org, dan anda akan menerima anda punya sijil rekod dunia ni lah daripada IGFA. Dan itulah sedikit sebanyak macam mana caranya untuk menghantar rekod kepada IGFA untuk rekod dunia. Untuk maklumat lanjut, silalah rujuk kepada igfa.org supaya anda benar-benar layak untuk melakukan rekod dunia. Okey, mungkin video ni terlalu pendek untuk menceritakan segalanya, tapi saya harap anda mendapat sedikit idea macam mana kita nak menghantar kita punya rekod dunia kepada IGFA. Dan benda-benda ni pastilah rumit sebab benda ni nak buat rekod dunia dan dia punya proses agak agak teliti, sebab siapa-siapa yang akan menguji segala barang yang anda hantar seperti anda punya terminal tackle dan juga gambar-gambar ni, dia nak sahkan yang benda ni bukanlah satu penipuan, mengambil masa yang agak lama lah, sehingga 2 bulan. Saya harap ada antara penonton kita ni berjaya melakukan rekod dunia dan berjaya disahkan oleh IGFA. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita punya loceng notifikasi supaya anda dapat lagi info-info menarik tentang pemancingan daripada kami di One Stop Fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.